dan salam sejahtera. Harapan untuk Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara berbilang etnik dan agama di Asia Tenggara. Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 berangkumi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Bagaimanapun Singapura telah keluar daripada Malaysia pada 1965. Pencantuman Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sesungguhnya menyatu padukan seluruh bangsa dan kaum sehingga terbentuknya suatu budaya sangat unik di bawah satu payung. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob untuk bekerja secara bersama-sama dalam memulihkan negara daripada masalah dan kesan pandemik COVID-19 ini. Ia menggariskan 3 terasa utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran serta 20 perkayaan nilai termasuklah penekanan kepada budaya integriti, amanah dan keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga. Visi keluarga Malaysia ialah memulihkan negara mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi yang bermatlamatkan sebagai aspirasi jangka masa panjang kalis cabaran pada masa akan datang. Dalam mencapai visi itu berlandaskan keberhasilan kebahagiaan. Hampir 2 tahun bergelut dengan pandemik COVID-19. Ia bukan satu tempoh yang mudah. Ternyata ia menjadi sejarah hitam dalam lipatan hidup bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, bahkan masyarakat dunia secara keseluruhannya. Ia telah melumpuhkan sistem kesejahteraan awam yang tinggi di negara ini. Bahkan pelaksanaan PKP turut memberi impak kepada sosioekonomi negara. Pemantauan berasaskan komuniti diharap dapat dijadikan sebagai strategi untuk merapatkan komuniti dengan kerajaan bukan sahaja melalui pengumpulan data tetapi melalui penyertaan dalam tabir urus demi kesejahteraan negara. Pelaksanaan program vaksinasi harus diteruskan agar dapat mengengkang dan mencegah penularan wabak COVID-19. Rancangan negara dalam meningkatkan pembangunan sukan di kalangan belia iaitu dengan usaha kerajaan meletakkan sukan sebagai industri yang berperanan dalam memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi negara. Perancangan pertumbuhan sektor industri yang relevan dalam bidang sukan iaitu secara komprehensif dan menyeluruh, aktiviti mengkomersialkan produk dan perkhidmatan, menjadikan bidang sukan sebagai satu kerjaya, mewujudkan peluang pekerjaan, memperkasa bidang sukan bagi tujuan menjana pendapatan serta memberi pulangan kepada pelaburan dalam bidang ini. Perindustrian sukan akan dapat mengubah pendekatan sukan tidak hanya bergantung kepada bantuan dan sokongan kerajaan semata-mata. Seterusnya, pemulihan ekonomi. Pandemik COVID-19 telah memberi tekanan hebat kepada ekonomi Malaysia berikutan pelaksanaan langkah pencegahan COVID-19 iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Sebagai ahli keluarga Malaysia, kami berharap tahap ekonomi Malaysia dapat dipulihkan melalui langkah-langkah pemulihan yang telah dilaksanakan dan dibantu oleh kadar vaksinasi yang semakin meningkat. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan ialah seperti pembentangan bajet yang besar, pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin, pelan jangka semula ekonomi negara, penjana, penurunan kadar OPR oleh Bank Negara Malaysia, pemberian tempoh moratorium terhadap pembayaran pinjaman, kelonggaran sekatan perjalanan, pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, PERMAI, program strategik pemerkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, pemulih, pelan pemulihan negara, PPN dan sebagainya. Tahun 2020 merupakan tempoh yang mencabar bagi ekonomi global dan juga Malaysia. Dalam usahanya menangani pandemik COVID-19, kerajaan telah melaksanakan pelbagai bentuk Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, yang menghadkan pergerakan dan kegiatan ekonomi. Akibatnya, penggunaan dan pelaburan swasta jatuh mendadak. Pelaksanaan dasar-dasar fizikal, monetary dan kewangan yang diselaraskan berjaya mengurangkan kesan buruk keseluruhan terhadap pertumbuhan. Pemulihan daripada kesan buruk pandemik sedang dilaksanakan dengan sokongan bersasar daripada kerajaan. Bersama-sama pemulihan ini, peluang juga terbuka untuk kalibrasi semula aspirasi negara bagi menghadapi cabaran baru
dan memperkukuhkan pemulihan ekonomi dengan membina daya tahan dan memacu pembaruan. Seterusnya ialah keamanan dan perpaduan kaum yang semakin baik. Sebagai ahli keluarga Malaysia, kami juga berharap keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia akan menjadi semakin baik dengan menjadikan rukun negara sebagai pegangan teguh oleh semua rakyat Malaysia. Pengenalan rukun negara merupakan langkah strategik kerajaan untuk memupuk semangat kebersamaan dan memastikan perpaduan kaum dan dilihat sebagai alat penting yang boleh digunakan untuk menggalakkan perpaduan antara pelbagai etnik di Malaysia. Rakyat Malaysia perlu menghargai keamanan, keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini serta memupuk semangat taat setia dan muhibah untuk generasi akan datang. Salah faham dalam aspek agama, budaya dan kaum boleh menyebabkan negara terdedah dan membawa mudarat kepada negara dan rakyat Malaysia amnya. Rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 membawa banyak pengajaran yang harus dihayati untuk membimbing masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selepas mencapai kemerdekaan, kita tidak mahu negara musnah sendiri dengan pergaduhan dan perbalahan yang timbul daripada sentimen perkauman seperti yang dialami dahulu. Keseimbangan sosioekonomi antara kaum amat penting bagi memastikan generasi akan datang dapat terus menikmati perpaduan dan keharmonian. Kesimpulannya, jika kesemua perkara ini dapat diberi perhatian oleh pihak kerajaan, saya pasti Malaysia akan lebih disanjungi di seluruh pelosok negara. Ayuh, mari kita bersama-sama berganding bahu, saling bantu-membantu untuk membina sebuah negara yang menjadi bukti perpaduan. Jangan pernah kita memandang enteng tentang isu kenegaraan ini kerana sejarah yang lampau telah mengajar kita erti perjuangan negara. Harapan saya agar kita sama-sama sebagai bangsa Malaysia terus melaksanakan tanggungjawab bersungguh-sungguh, bersatu hati ibarat au dengan tebing. Tidak dinafikan, perjuangan ini agak sukar, namun manisnya pasti akan dapat dirasai oleh anak cucu kita nanti. Ibarat manisnya madu hasil usaha kita bersama. Akhir kata, usahlah disoalkan apa sumbangan negara kepada kamu. Sebaliknya, soallah apa sumbangan kamu kepada negara. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian daripada saya.